السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada pagi ini. Dan insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kuliah saya di sini akan membahaskan daripada kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Cuma sebelum pada kita masuk dan kita bahas, saya nak sebut beberapa perkara dulu. Yang pertama, perbahasan kita daripada kitab Al-Adabul Mufrad masih lagi pada juzuk yang pertama ataupun jilid yang pertama, iaitu berkait dengan bab birrul walidain. Tapi pagi ni saya terkaluk lagu mana saya tarik jilid 2. Tertarik jilid 2 ni, buka-buka tadi, buka pintu kereta baru perasan jilid 2 sebab kulit sama je depan. Tapi jilid 2 ni pun menarik jugalah. Jadi kita baca yang jilid 2. Jilid 2 ni bab pertama dia berkenaan dengan ad'iyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imamul Bukhari. Dia letak dalam satu bab dalam kitab dia Al-Adabul Mufrad ni. Cuma sebelum daripada kita baca hadis ni, saya nak intro sikit. Kebetulan Al-Fadil Tuan Imam tadi pun baca ayat daripada surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ni memang berkait dengan doa. Kalau kita tengok Az-Zumar ni surah yang ke-39 dalam Al-Quran, ada 75 ayat. Kalau kita belajar ilmu usul tafsir, dan kita akan tengok para ulama membahaskan hubung kait keseluruhan surah dalam Al-Quran ni, dia akan balik kepada suratul Fatihah. Dan surah Az-Zumar ni ialah surah yang membahaskan satu bahagian dalam surah Fatihah, iaitu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan surah Az-Zumar ni dia bahas bahagian mana? Dia bahas pada iyyaka na'budu. Adapun bahagian kedua tu wa iyyaka nasta'in dibahaskan pada surah-surah sebelumnya. Sebab kalau kita tengok dalam mushaf dalam Quran, surah Az-Zumar surah 39, lepas pada surah Az-Zumar ialah surah Ghafir ataupun surah Mukmin. Surah Ghafir ni dia bermula dengan Hamim. Lepas pada surah Ghafir, berderet lepas daripada tu semua surah yang datang lepas pada tu pun bermula dengan Hamim, disebut dengan surah-surah Hawamim. Dia ada 7 surah yang bermula dalam Quran ni dengan Hamim. Ketujuh-tujuh surah tu dia bahas tentang iyyaka nasta'in. Cuma surah Az-Zumar ni dia bahas tentang iyyaka na'budu. Bahagian tu saja. Kalau kita tengok dalam surah Az-Zumar ni, antara ayat yang menerangkan tema secara jelas surah itu ialah ayat yang kedua dan juga ayat yang ketiga. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang kedua, Allah Ta'ala kata inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad, dan Al-Quran itu mengandungi kebenaran,
fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Allah Ta'ala kata, oleh itu hendaklah engkau menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat dan bawaanmu kepadanya. Ayat kedua surah Az-Zumar ni yang nak berkait dengan hadis-hadis dalam kitab Al-Adabul Mufrad, terutamanya dalam bab doa-doa Nabi ni. Saya nak ambil yang bahagian kedua tu, iaitu fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah kamu kepada Allah itu dengan ikhlas, sebenar-benar ikhlas. Para ulama tafsir menyebutkan perkataan fa'bud di situ bermaksud fad'u, berdoalah kamu kepada Allah. Dia ada beberapa perkataan dalam Quran u'bud dengan makna ud'u. Jadi dalam surah Az-Zumar ni Allah Ta'ala nak sebut tentang tauhidkan Tuhan kamu dalam ibadah kamu. Maknanya nak sebut pada kita apa dia? Kita beribadah ni tanpa kita wujudkan perantaraan di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab pada ayat yang seterusnya dalam surah Az-Zumar, iaitu ayat 3, Allah Ta'ala sebut ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hak yang wajib dipersembahkan kepada Allah ialah segala ibadah. Maksudnya Allah Ta'ala inilah yang berhak menilai ibadah kita, dan ibadah kita ni perlu disalurkan kepadanya sahaja, tidak kepada yang lain. Ayat ketiga juga Allah Ta'ala sebut antara masalah yang menjadi benda yang kita sebut sebagai syirik ialah adanya manusia yang mengambil perantaraan antara ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ketiga, dia kata apa? Dia kata dan orang-orang musyrik yang mengambil selain daripada Allah untuk menjadi pelindung dan penolong sambil berkata, kami tidak menyembah atau memujanya melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya. Dalam ayat ketiga Allah Ta'ala kata ada satu kelompok manusia, dia bila mana ibadah, dia ambil sesuatu sebagai perantaraan untuk jadikan ibadah dia itu sampai pada Tuhan, yang disebut dengan perkataan zulfa. Allah Ta'ala kata walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum. Ini dialog dan kata-kata orang kafir. Ma na'buduhum, kami tak berdoa kepada mereka. Na'budu tu kita akan terjemah dengan doa dalam ayat ni. Okey. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak berdoa kepada berhala, kepada apa-apa saja benda yang kami anggap besar dan ada kehebatan, ilallah, kepada Allah, zulfa, kecuali ianya pembawa doa yang hampir kepada Tuhan. Ayat kedua ketiga surah Az-Zumar ni Allah Ta'ala beritahu, pertama, berdoa tidak ada perantaraan, direct kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, adanya sebahagian manusia bila mana dia nak berdoa, dia akan lantik sesuatu ataupun ambil sesuatu sebagai perantaraan. Ianya merujuk kepada amalan masyarakat Arab jahiliyah pada zaman sebelum kedatangan Nabi dan semasa Nabi dah lahir ataupun Nabi menjalankan dakwah di Mekah, iaitu mereka wujudkan berhala-berhala ini sebagai pihak yang membawa doanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kalau kita tengok berhala-berhala yang berada di sekeliling Kaabah pada waktu sebelum kelahiran Nabi, sampailah lepas Nabi lahir, sampailah Nabi melakukan pembukaan kota Mekah, maknanya berhala tu kekal. Berhala ni fungsinya ialah untuk menjadi pembawa doa-doa orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebut sebagai zulfa. Mereka bukan exactly menyembah berhala tu, bukan menyembah Al-Lata, Al-Manah, Al-Uzza, Hubal dan segala nama-nama berhala yang ada di sekeliling Kaabah pada waktu tu, ataupun berhala-berhala besar yang berada luar daripada Mekah pada waktu tu. Mereka melihat berhala ni pembawa doa mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita akan tengok dalam kitab-kitab sirah bagaimana amalan masyarakat Arab jahiliyah. Mereka bawa berhala ni, bukan hanya berhala ni diletak di tepi Kaabah ataupun bersampingan dengan Kaabah, tapi berhala ni pun dibawa dalam perjalanan. Ada yang mereka bawa dan diletakkan di atas unta, ada yang mereka bawa dan diletakkan dalam kapal ketika mana belayar. Semua ni ialah untuk menjadi
pihak yang mempercepatkan doa tu kepada Tuhan. Sebab apa mereka boleh fikir idea tu nak berdoa tak direct pada Allah Ta'ala? Berdoa mesti kena cut dulu dengan satu pihak. Pihak ni akan bawa doa kita kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita tengok apa yang terjadi kepada masyarakat Arab jahiliah. Bukan sahaja masyarakat Arab jahiliah, mana-mana masyarakat yang ataupun manusia yang menyembah berhala, masalah dia ialah masalah ni. Sebab mereka melihat berhala ni kebanyakannya dibuat daripada benda-benda yang kita sebut sebagai an-nabatat ataupun al-jamadat. An-nabatat ni maksud dia apa? Tumbuhan, ataupun al-jamadat benda yang tak bergerak, tanah, batu dan sekalian benda lah. Okay. Mereka faham ini hawa nafsu yang dorong ataupun godaan syaitan yang datang. Mereka nampak batu, kayu, tanah, tumbuh-tumbuhan ni ianya adalah satu pihak yang tidak ditaklifkan dosa dan pahala padanya. Batu tak kena dosa pahala macam kita. Yang kena dosa pahala ni ialah jin dan manusia. Sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan. Allah Ta'ala sebut dalam surah, dalam Al-Quran. As-thaqalan itu maksudnya jin dan manusia. As-thaqil maksudnya yang menanggung dosa dan pahala. Berat maksudnya. Okay. Jadi mereka tengok batu, kayu ni tak kena dosa pahala. Okay. Jadi mereka ni ialah pihak yang suci sebab tak kena dosa pahala. Jadi kita kena berdoa dan kita kena beritahu masalah kita, doa kita pada yang ni dulu, baru yang ni akan bawa naik pada Tuhan. Sebab mereka pihak suci, kita tak suci, kita bergelumang dengan dosa. Kita nak berdoa pada Tuhan yang maha suci, yang boleh dengar direct ataupun yang boleh bawa doa tu secara direct ialah pihak yang suci juga, iaitu batu, kayu pun semua. Jadi kita jadikan dia sebagai al-wasitah ataupun perantaraan, ataupun dalam surah Zumar tadi sebut zulfa, iaitu pendekat, penghampir supaya Allah Ta'ala mendengar doa kita. Tapi dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut fa'budillah mukhlishan lahuddin, berdoalah kamu kepada Allah dengan penuh ikhlas. Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu syarat doa itu didengar ialah ikhlas. Dan dalam hadis Nabi sebut ud'uallah wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kamu pada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah Ta'ala itu akan memperkenankan doa kamu. Jadi yang pertama ikhlas, yang kedua yakin. Bila mana kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ni intro sikit nak beritahu tentang doa. Baru nak masuk tentang hadis-hadis berkaitan dengan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab dia Al-Adabul Mufrad. Dalam bab Al-Ad'iyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia ada banyak doa. Kalau kita tengok dalam kitab sekitar 20 muka surat menghimpunkan tentang doa-doa Nabi yang warid. Tapi tak semualah hadis-hadis yang ada dalam Adabul Mufrad ni berada pada darjat sahih yang paling tinggi. Sebab kita dah sebut banyak kali, Imam Bukhari dia tulis Adabul Mufrad, cara dia tulis kitab ni tak sama macam dia tulis Sahih Bukhari itu. Tak sama. Maknanya dalam kitab Adabul Mufrad ni akan ada hadis-hadis yang lemah, tapi taklah lemah yang terlalu lemah ataupun mungkar, tak sampai pada tahap tu. Okay. Jadi doa yang pertama, kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dia kata an Abi Surmata qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni as'aluka ghinaya wa ghina maulaya. Daripada Abu Sirmah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat nama dia Abu Sirmah. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Maknanya dia pernah dengar Nabi ni berdoa. Apa doa Nabi? Doa Nabi berbunyi Allahumma inni as'aluka ghinaya wa ghina maulaya. Jadi ringkas doa Nabi ni. Allahumma inni as'aluka ghinaya wa ghina maulaya. Apa maksud doa ni? Maksud dia, ya Allah, aku mohon kepadamu agar memberikan kekayaan kepadaku dan kekayaan kepada maulaku. Okay. Pertama dari segi darjat hadis ataupun status hadis ni, para ulama menyebutkan hadis ini dihukum sebagai hadis yang dhaif kerana ada satu orang perawi dalam hadis ni bernama Lu'lu'ah, dan Lu'lu'ah ni dihukum sebagai ittirab.
bila mana dia meriwayatkan hadis. Maknanya dia tak berapa kemah. Ittirab ni maksudnya bergoncang ataupun bergetar. Maknanya dia punya dhabit, hafalan, ingatan dia tak berapa kuat. Tapi taklah sampai kepada dhaif yang melampau sangat. Tambah pula dalam bab doa ni, selama mana lafaz dia tu tak mengandungi lafaz yang diragui, dan lafaz dia tu masih lagi lafaz yang ada sandaran dengan lafaz-lafaz hadis yang lain, maka kita boleh beramal dengan doa tu. Jadi doa ni, Allahumma inni as'aluka ghinaya wa ghina maulaya. Apakah yang dimaksudkan dengan hadis ni? Nabi kata, aku mohon kepadamu ya Allah agar beri pada aku kaya. Ghinaya jelasnya maksud dia kaya. Wa ghina maulaya, dan kekayaan kepada maulaku, iaitu tuanku ataupun orang yang atas pada aku. Para ulama sebut al-ghina di sini yang bermaksud dengan kaya, tidaklah dimaksudkan dengan kaya tu dengan kaya material, maknanya banyak duit, banyak harta ataupun kesenangan dunia. Tapi yang disebutkan dalam banyak hadis lain, bila mana Nabi minta kaya ni ialah ghinan nafs, iaitu kekayaan hati ataupun kekayaan jiwa, iaitu merasa cukup. Sebab ada orang dia kaya harta tapi dia tak rasa cukup dengan harta tu, dan ada orang dia sederhana tapi dia rasa cukup. Itulah yang dimaksudkan dengan kaya. Kaya yang dimaksudkan di sini adalah kaya jiwa. Jadi Nabi ni selalu duk minta benda ni. Allahumma inni as'aluka ghinaya wa ghina maulaya. Jadikanlah aku ni kaya, dan kekayaan tu pun diberikan kepada tuan aku ataupun orang yang atas pada aku. Okay. Nak sebut kepada kita bahawasanya pentingnya kita hidup atas dunia ni, Allah Ta'ala beri pada kita ni rasa lapang dada ataupun cukup. Rasa cukup ni lah akan mengelak kita daripada tamak. Sebab tu tuan-tuan akan tengok, tidak adanya rasa ghinan nafsi, iaitu lapang jiwa, kaya jiwa ni lah akan melahirkan manusia yang tamak, manusia yang hasad, iri hati dengan orang, ataupun dia cuba melakukan ghil pada orang. Ghil ni maksud dia iri hati dan cuba jatuhkan orang tu. Manusia kalau dia tidak ada kekayaan jiwa, dia akan melihat setiap orang yang di sekelilingnya itu cuba bersaing dengan dia. Dia tidak melihat orang yang berada di sekelilingnya itu ialah manusia yang hidup atas dunia sekali dengan dia. Tapi dia melihat ini orang, okay, orang ni dah pakai yang ni, dia nak bersaing dengan aku. Orang ni dah kerja dapat yang ni, dia nak bersaing dengan aku. Sebab apa? Tidak ada kekayaan jiwa dalam hati. Nabi ni dia tak akan minta tambah dalam bab berkenaan dengan material dunia. Nabi tak minta tambah. Allah Ta'ala hanya suruh Nabi ni berdoa minta tambah apa dia? Minta tambah ilmu. Quran sebut, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, minta tambahlah kepadaku ilmu. Ilmu saja minta tambah. Sebab dengan ilmu lah kita akan jadi orang yang qanaah, orang yang rasa cukup. Orang yang ada ilmu lah orang yang tidak hasad dengki. Sebab dia tahu hasad dengki itu ada masalah bila mana dia mati nanti. Orang yang ada ilmu lah yang tidak akan ada tamak haloba. Sebab dia tahu tamak haloba itu mengundang masalah selepas daripada dunia ni. Okay, jadi ini benda. Dan orang yang ada ilmu jugalah, lidah dia akan ringan untuk berdoa dengan doa ni. Allahumma inni as'aluka ghinaya wa ghina maulaya. Okay. Seterusnya doa yang kedua. Doa yang kedua, an Syutairi bin Syakali bin Humaid an abihi qala qultu ya Rasulullah allimni du'aan antafi'u bihi qala qul Allahumma afini fi syarri sam'i min syarri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa syarri maniyyi qala waqi' maniyyi yani az-zina wal fujur. Apa maksud hadis ni? Daripada Syutair bin Syakal bin Humaid, daripada ayahnya, ia berkata, aku berkata ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang boleh aku mengambil manfaat. Okay. Pertama saya nak sebut sebelum kita terjemah doa ni, bagaimana perhatian ataupun orang Arab panggil i'tina'. I'tina' ni kecaknaan, keprihatinan lah. Para sahabat bila mana tanya Nabi, dia akan tanya benda yang terbaik. Dia tak akan tanya benda yang mengarut. Dia tak akan tanya benda yang tak beri apa-apa manfaat. Dan mereka akan lebih fokus pada manfaat akhirat. Dalam hadis ni,
Sahabat ni telah tanya Nabi dan dia minta pada Nabi, "Alimni du'aan antafi'u bihi." Ajarkan kepadaku doa, doa tu aku boleh dan dapat manfaat daripada doa tu. Tengok cara soalan yang dia tanya pada Nabi. Qala, Nabi pun jawab, Nabi kata, "Qul," katakanlah, "Allahumma afini min syarri sam'i." Ya Allah, aku bermohon kepadamu afiat. Afiat ni maksud dia kesihatan ataupun kebaikan ataupun keselamatan. Allahumma afini min syarri sam'i. Ya Allah, aku minta selamatkan aku daripada buruknya pendengaranku, wa basari, dan penglihatanku, wa lisani, dan percakapanku, wa qalbi, dan juga lintasan hatiku, wa syarri mani, dan juga daripada keburukan maniku. Mani sini ialah air mani lah. Okay. Kata Waqi' ni guru pada Imam Syafi'i. Kita pernah dengar syair yang terkenal, orang nisbah kepada Waqi'. Ketika mana Imam Syafi'i dia mengadu buruknya hafalan dia. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Itu antara kata ataupun syair yang orang selalu duk sebut. Ketika mana Imam Syafi'i ni dia mengadu pada Imam Waqi', dia ni nak mengapal, dia ada masalah. Dia sebut pada Waqi', su'a hifzi, hafalan aku ni buruk. Buruk hafalan Imam Syafi'i ni pun masih lagi okey bagi kita sebenarnya. Okay. Kalau kita tengok Imam Syafi'i bila mana dia nak menghafal, Allah Ta'ala beri kepada Imam Syafi'i ni insyirahus sadr, hati yang cerah, maknanya hati yang terang. Okay. Sebahagian riwayat, walaupun riwayat ni ramai orang duk bercakap, tapi riwayat ni taklah diriwayatkan oleh ramai anak murid Imam Syafi'i. Okay. Imam Tajuddin As-Subki bila mana dia sebut manaqib Asy-Syafi'i, cerita tentang Imam Syafi'i, dia pun tak datangkan cerita ni. Okay. Cuma riwayat-riwayat daripada orang lain banyaklah. Okay. Maknanya para ulama yang lain. Okay. Iaitu Imam Syafi'i bila mana dia nak menghafal, dia boleh hafal dengan cara dia tengok. Dia tengok, lepas tu dia boleh ingat. Dia tak perlu lafaz pun, dia tengok. Okay. Dan dia sampai pada satu keadaan, dia tengok satu lembaran kertas tu, dia kena tutup sebelah. Sebab hafalan dia dah mukhtalid. Mukhtalid ni maksudnya bercampur. Maknanya kalau dia nak tengok dua muka surat, dia tak boleh tengok sekaligus. Sebab dia akan bercampur. Yang ni pergi ke sini, yang ni pergi ke sini. Jadi dia kena tutup sebelah. Dia pergi mengadu pada Imam Waqi', itu dia kata buruk hafalan. Tuan-tuan boleh bayang, setara tu dia panggil buruk hafalan. Kita pandang pun tak ingat lagi. Lagi buruk pada Imam Syafi'i hafalan kita ni. Okay. Imam Waqi' lagi dahsyat, tok guru dia. Waqi' ni, sebahagian riwayat sebut, Waqi' pernah sebut, dan riwayat ni disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab dia Siyar A'lam An-Nubala. Imam Waqi' kata, sekiranya dihadapkan di hadapanku satu gunung Uhud, maknanya hafalan tu segunung, aku hanya perlu sekali pandang dan aku tak berhajat pada pandangan kali kedua. Hebatlah Imam Waqi' ni. Lagi hebatlah pada anak murid dia. Anak murid dia tengok satu muka surat, boleh ingat terus. Yang ni tengok satu gunung, boleh ingat. Tengok satu gunung, dia tak berhajat pada kali kedua, maknanya aku boleh ingat. Bila mana Imam Syafi'i pergi mengadu, Imam Waqi' kata fa arsyadani ila antarkil ma'asi. Dia arahkan aku untuk tinggalkan maksiat. Maknanya antara penyebab seseorang tu hafalan dia terganggu ialah kerana maksiat yang dilakukan. Terutamanya nak hafal benda-benda yang berkait dengan ilmu agama. Hafal Quran ataupun hadis ataupun mutun ataupun matan-matan ilmu ni. Okay. Jadi nak sebut pada kita, Imam Waqi' dia tafsirkan perkataan mani wa syarri mani. Nabi ajar kepada satu orang sahabat doa. Doa tu, Allahumma afini min syarri sam'i. Ya Allah, minta selamat kepada aku ni daripada buruknya pendengaran aku, wa basari, pandangan aku, wa lisani, percakapan aku, wa qalbi, lintasan hati aku, wa syarri mani, dan juga daripada buruknya mani aku. Kata Imam Waqi', maksud buruknya mani sini ialah az-zina wal fujur, iaitu daripada melakukan zina ataupun melakukan benda-benda yang keji. Al-fujur ni maksudnya benda-benda yang menjurus ke arah zina, ataupun hari ni kita terjemahkan benda-benda yang lucah, benda-benda yang keji.
Benda yang fahsyak, yang orang tak sebut benda tu, melainkan orang akan nampak benda tu pergi ke arah zina, ataupun benda-benda yang berkait dengan, orang kata apa, benda-benda yang istilah kita benda-benda dalam kain ni. Jadi nak sebut pada itu, ini doa yang amat baik, khususnya pada kita umat akhir zaman yang berada pada zaman yang intisyarul fahsyak, tersebarnya benda-benda keji ni. Sebab hari ni nak tengok benda-benda yang keji ni tak perlu tunggu orang bercakap. Dalam telefon kita pun dia dah boleh lalu dah. Kita scroll FB apa semua, dah datang dah benda-benda tu. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya Imam Waqi' diterjemahkan maniyyi sini ialah az-zina wal fujur. Imam Waqi' seorang alim, seorang yang sangat alim, guru pada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i memuji tentang Imam Waqi'. Cuma kalau kita tengok para ulama, dia ada buat sedikit kritikan pada Imam Waqi'. Ni saya cerita luar sikit pada bab kita. Imam Waqi' kalau kita tengok, dia seorang yang hebat dari segi ilmu hadisnya, dari segi ketokohannya cukup hebat. Tapi bila mana Imam Az-Zahabi ni dia ada tulis satu kitab. Az-Zahabi jauh dengan Imam Waqi' 500 tahun lebih. Dia sekitar tahun kurun ke-6 Hijrah, 600 Hijrah, dan kemudian lagi lepas pada tu. Imam Waqi' ni dia ada satu kebiasaan yang dia buat ni, maknanya benda hobi yang dia suka buat. Kebiasaan yang dia selalu buat ni ialah dia suka minum nabiz. Nabiz ni apa dia? Nabiz ni ialah air peraman anggur ataupun tamar, kurma, yang belum lagi jadi arak. Dia dalam proses. Lepas pada nabiz dia akan jadi arak. Bila mana peram anggur tu ataupun peram arak, peram tamar tu, dia akan ada proses dia. Proses nak pergi jadi kepada khamar, sebelum jadi arak tu dia akan jadi nabiz dulu. Nabiz ni kalau minum, dia tak mabuk macam minum arak. Dia tak mabuk macam minum arak. Tempat kita ni tak ada lah benda tu. Benda tu tak ada. Cuma paling dekat tuak kot. Orang Terengganu panggil tuak, kat sini panggil nira. Dia ada proses tu. Kalau kita peram lama sikit, nira tu jadi boleh mabuk kita. Kalau orang Terengganu panggil tuak gila, mana minum tu jadi mabuk. Boleh lah nak kata nabis tu lebih kurang macam tu. Cuma nak sebut pada kita, bila mana Imam Waqi' ni dia minum nabis. Imam Waqi' ni dia duduk di Iraq, dia tak duduk di Mesir, dia duduk di Iraq. Bila mana dia minum nabis, para ulama hadis yang hebat sezaman dengan dia ni tak suka dengan perbuatan tu. Sebab perbuatan tu dia panggil khawarim muru'ah. Dia macam mengganggu ketokohan seseorang. Dia macam tak elok lah bagi seorang tokoh buat benda-benda macam tu. Sebab nabis ni semua orang umum maklum, ianya ialah satu cecair yang menunggu masa nak jadi arak. Dan cecair ni walaupun dia minum tak mabuk, dia macam kita akan nampak benda tu kurang elok, terutamanya bila mana dilakukan oleh seorang tokoh. Macam tuan-tuan tengoklah, kalau seorang ustaz ataupun seorang tuan guru ke, dia isap rokok daun. Tak nak cerita sigaret. Sigaret ni memang muzakarah fatwa banyak sebut haram dah pun. Bahkan fatwa negeri Perlis ni ada sebut bolehnya wanita yang suami dia merokok untuk memfailkan cerai. Boleh. Benda tu ada. Fatwa tu dah ada tahun 2014 lagi. Maknanya benda tu dia sebut. Benda ni Saudi pun ada buat, Perlis pun ada buat benda ni. Saya sebut rokok daun lah. Seorang ustaz dia isap rokok daun. Rokok daun ni boleh lah nak kata makruh lagi pun, sebab dia tidaklah memudaratkan dari segi badan dia, dari segi bau dia tu je. Benda tu kurang elok lah sikit. Kurang elok. Walaupun zaman-zaman dulu tok guru pondok ni dia mengajar memang dia isap pun. Saya pun pernah melalui zaman tu. Kita pernah tengok lah. Ada tok guru pondok dia mengajar syarah kitab-kitab yang hebat, tapi dia duduk isap rokok. Sebab benda tu dah kira biasa bagi amalan setengah-setengah tempat. Jadi Imam Waqi' ni dia minum nabis. Waktu dia duk baca riwayat hadis ni, dia minum nabis. Dia duk riwayat hadis, dia minum nabis. Jadi ada sebahagian anak murid yang agak strict sikit, yang agak tegas. Dia tak berapa nak terima riwayat hadis tu. Tapi semua orang tahu hadis yang ada di sisi Waqi' ialah sanad Az-Zahabiyah, iaitu sanad emas.
Maknanya sanad dia tu sanad yang sangat mahfuz, terjaga. Okay. Jadi Imam Az-Zahabi bila mana dia cerita tentang Imam Waqi', dia kritik sikit Imam Waqi'. Dia kata sekiranya Imam Waqi' tinggalkan amalan minum nabis tu lebih baik untuk ketokohan dia. Untuk ketokohan dia. Tapi dia puji pula ujung, dia kata fa aina mislul Waqi'. Tapi kita nak cari mana orang sehebat Waqi'. Tak ada orang yang lebih hebat berbanding Waqi' ni. Nak sebut pada kita bahawasanya setiap orang alim ni dia adalah dia punya inzilak, kegelinciran dia tu ada. Tapi Imam Waqi' ni taklah teruk dia setakat minum nabis. Tapi kalau kita tengoklah riwayat Syiar A'lam An-Nubala, kita tengok Imam Waqi' ni dia macam cuba nak beritahu minum nabis tu okey. Bila mana ahli-ahli hadis mari rumah dia, mari dengar hadis ni, dia suruh pelayan dia hidang nabis. Dia tahu dah kawan dia tak minum. Lepas tu dia kempen, dia kata pula, Ishraq, minum nabis ni, air ni lagi halal daripada air sungai Furat lagi. Cara dia cerita tu macam provoke kawan tu lah, cara dia bercakap tu. Okay. Tapi memang secara umum minum nabis ni okey, tak ada masalah pun. Hukum yang paling tepat untuk nabis ni, dia halal, dia tak pergi kepada makruh pun sebenarnya. Cuma zaman tu dia panggil muru'ah, orang alim dia jadi tak elok buat benda macam tu. Sebab tu Imam Abu Dawud bila mana dia riwayat hadis, dia tak akan terima periwayatan hadis daripada perawi yang menunggang kuda ataupun unta laju. Dia tak terima. Sebab apa? Benda tu tak elok bagi orang ahli hadis. Tuan-tuan boleh bayang seorang ustaz dia drift kereta dahsyat daripada orang melumba kereta lagi. Tuan-tuan nak ajak dia kuliah di masjid. Dia mungkin ada ilmu. Okey, cuma kita macam dia lain macam. Dia bawa motor dia congek lebih hebat daripada yang geng-geng rempit lagi, tapi dia ustaz. Okey. Riwayat dia okey, dia naik jadi imam, bacaan Al-Quran dia betul, tak salah. Itu dia panggil muru'ah. Muru'ah ni ialah benda berkait dengan ketokohan orang tu, dia tak haram bagi orang kebanyakan, tapi bagi orang yang ada ketokohan, ada masyarakat letak pandangan tinggi, kalau dia buat orang nampak lain macam. Maknanya ustaz pakai seluar 3 suku berjalan apa semua, dia lain macam. Dia tak pakai seluar pendek, 3 suku je. Okey. Cuma dia jadi pandangan orang. Ini dipanggil bab khawarim muru'ah. Dalam ilmu hadis dia ada ketokohan seseorang ahli hadis dilihat juga pada unsur-unsur ni. Okey. Jadi Imam Waqi' walaupun dia ada masalah ni, dari segi dia syarah hadis tu kita boleh terima sebab dia adalah tokoh yang besar. Dan benda tu pun berkait dengan kebiasaan dia sendiri, dan zaman pada waktu tu pun zaman yang kata apa, zaman yang jauh pada zaman kita ni. Jadi benda tu tak menjadi masalah pada periwayatan hadis dia. Okey. Balik pada doa ni, doa yang kita sebut tadi, Allahumma afini min syarri sam'i. Nabi beri kepada seorang sahabat ni, Allahumma afini min syarri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa syarri maniyyi. Ya Allah, aku mohon selamat aku daripada buruknya pendengaran. Buruk pendengaran maksudnya apa tuan-tuan? Kita dengar satu benda jauh-jauh, kita salah faham benda yang kita dengar tu. Kerana buruk pendengaran, buruklah pandangan mata. Kerana buruk pandangan mata, buruklah percakapan. Kerana buruknya percakapan, buruklah lintasan hati. Dia mari pada dengar. Dengar orang bercakap jauh-jauh, tak pergi peresah pun dengar orang yang bercakap tu. Tapi kita buat kesimpulan sendiri, aku dengar dia sebut tadi macam ni. Lalu kita pun tengok pandangan mata, teruk lah perangai dia, boleh bercakap lagu tu. Kita baru dengar lagu tu. Lepas tu kita pun kata pula pada dia, tak padan perangai lagu tu. Kita pun duk datanglah hati, dia ni lepas pada ni tak berapa nak terima kot kalau nak berurusan dengan dia. Dia berperingkat benda tu naik. Nak sebut pada kita bahawasanya datang pada apa? Syarri sam'i, buruknya pendengaran. Sebab pendengaran kita tu dengar dalam wajah yang negatif dah, bentuk negatif. Okay. Jadi doa ni sangat diperlukan untuk zaman kita ni. Sebab zaman kita ni zaman viral. Orang tak mendengar tapi orang melihat dengan mata. Orang tengok tulisan, orang tengok satu orang buat status. Status tu tuan dia sebut banyak tu, tapi kita yang baca ni, kita syarah lebih pada 2 status dia punya status dia tu, sehingga kita pula buat syarahan kepada status dia. Syarah tu syarah negatif. Akhirnya kita sebarkan negatifnya. Itu dia punya keburukan zaman kita ni lah. Zaman dulu orang dengar orang bercakap, kita syarah orang lain macam.
Okay. Jadi doa ni ialah doa nak jaga diri supaya jangan terlibat dengan benda-benda tu, supaya kita ni sentiasa duduk dalam keadaan positif sentiasa. Allahumma afini min syarri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa syarri maniyyi, dan daripada buruknya maniku. Okay. Dan hadis ni kalau kita tengok diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, dan hadis ni dinilai sebagai hadis yang sahih. Okay. Saya nak bagi satu lagi hadis, 3 cukuplah doa. Dia banyak-banyak kita tak ingat Nabi pun kalau beri apa-apa dia bagi 3 je. Nabi tak akan beri lebih pada tu, sebab kebanyakan manusia 3 dia okey, 4 dia dah celaru, 5 dia tak ingat. Itu kebiasaan orang. Okay. Hadis yang seterusnya, An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, Allahumma a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wa yassiril huda li. Apa maksud hadis ni? Apa maksud doa ni? Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku terhadap musuhku, wala tu'in alayya, dan jangan engkau bantu musuhku terhadapku, wansurni, dan tolonglah aku terhadap musuhku, wala tansur alayya, dan jangan engkau tolong musuhku untuk mencelakakanku, wa yassiril hudali, dan mudahkanlah petunjuk untukku. Hadis ni ialah hadis yang sahih. Dia datang daripada hadis yang panjang, riwayat daripada Imam Ahmad. Okay. Sebab hadis yang ketiga dan keempat ni dia bersambung dua-dua. Cuma saya nak ambil satu bahagian saja. Okay. Iaitu riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu ketika mana berlakunya peperangan. Doa ni dia diriwayatkan ketika mana berlakunya peperangan. Okay. Bila mana ada satu orang sahabat iaitu Abdullah bin Abbas, dia dengar Nabi berdoa. Doa ni Nabi baca ketika mana sebelum perang, mana nak menghadapi musuh. Okay. Nabi doa, Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku untuk menghadapi musuh tu, wala tu'in alayya, dan jangan engkau tolong musuh tu untuk jahanamkan aku, wansurni, dan bantu aku untuk melawan musuh tu, wala tansur alayya, dan jangan engkau bantu musuhku untuk jahanamkan aku, wa yassiril hudali, dan mudahkanlah petunjuk untukku. Maknanya waktu aku perang ni, aku perang dengan petunjukmu, bukan aku perang dengan hawa nafsu. Sebab kadang-kadang dalam situasi perang, kita bunuh musuh kerana tak puas hati musuh buat pada kita, bukan musuh buat pada agama Tuhan. Itu benda yang dijelaskan dalam hadis ni. Okay. Jadi hadis ni yang ketiga ni, ianya ialah doa ketika mana berhadapan dengan musuh di medan perang sahaja. Ni bukan doa menghadapi roadblock JPJ ataupun polis, bukan. Sebab ada orang dia tengok doa ni elok dia duk ingat polis ni JPJ tu musuh dia, takut kawan tu nak saman dia ke, nak cari pasal dengan dia. Tak, tu salah kita. Salah kita tak bayar road tax ke apa semua, kita bukan nak bermusuh dengan pihak tu. Okay. Cuma ini doa khusus untuk peperangan. Okay. Jadi saya tak nak syarah panjang, kita pun dah nak masuk waktu syuruk ni. Saya nak ulang balik daripada awal doa yang kita dah lalui ni. Ada 3 doa. Yang pertama doa riwayat daripada Abi Sirmah. Apa doa dia? Allahumma inni as'alukal ghinaya wa ghina maulaya. Ya Allah, aku mohon kepadamu kekayaan jiwa dan juga kekayaan kepada orang yang atas pada aku, maknanya kaya jiwa. Beri pada kami ni rasa qanaah, rasa cukup. Okay. Itu yang pertama. Dan ini benda penting dalam hidup kita. Yang kedua, hadis daripada Syutair bin Syakal bin Humaid. Dia ni tabi'in. Dia kata dia dengar daripada ayah dia, dan ayah dia dengar pada Nabi. Ayah dia tanya. Okay. Ayah dia tanya Nabi, berikan pada aku doa, ajarkan pada aku doa yang bermanfaat. Apa doa yang bermanfaat? Bila mana doa ni sahabat tanya doa bermanfaat, maknanya Nabi dah beri yang paling bermanfaat. Allahumma afini min syarri sam'i. Ya Allah, selamatkan aku daripada buruknya pendengaranku, wa basari, penglihatanku, wa lisani, percakapanku, wa qalbi, lintasan hatiku, wa syarri maniyyi, dan juga daripada buruknya maniku ataupun syahwatku. Okay.
Jadi ini doa yang kedua yang kita boleh amal. Doa-doa yang saya bagi ni, dua ni, yang satu dan dua ni, bila-bila kita boleh baca, lepas solat ke, dalam sujud ke, mana-mana, sebelum beri salam ke, mana-mana saja-saja duduk dalam kereta pun boleh. Dia tidak ada waktu yang khusus. Cuma doa yang ketiga riwayat daripada Abdullah bin Abbas ni, doa inda liqa'il adu, saat berhadapan dengan musuh ataupun sebelum berhadapan dengan musuh, maknanya sehari, 2 hari. Sebab doa ni dibacakan ketika mana Nabi duk tunggu musuh. Allahumma a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wa yassiril hudali. Ya Allah, bantu aku, jangan engkau bantu musuhku. Tolong aku, jangan engkau tolong musuhku. Dan mudahkanlah aku ni ataupun pandulah aku ni di atas hidayahmu, supaya aku perang ni bukan mengikut hawa nafsu. Okay. Jadi ini ketiga-tiga doa. Satu, doa yang dibaca waktu berhadapan dengan musuh. Dua, bila-bila masa saja kita boleh baca. Okay. Jadi nak beritahu pada kita, yang penting, yang utama sekali dalam berdoa ni, ulasan yang awal tadi kita sebut, surah Az-Zumar, Allah Ta'ala sebut, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu ikhlas kepadanya. Maknanya tidak ada rasa ghalak dalam doa, tak ada rasa yakin tak yakin, tapi kita berdoa dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala sebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu ayat Quran. Allah Ta'ala kata, apabila mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang diriku, yakni tentang Tuhan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, katakanlah aku ni dekat. Ujibu da'watad da'i, aku menyahut, mendengar semua permintaan orang yang berdoa. Falyastajibuli, dan yang akan memustajabkan tu ialah aku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kamu kepadaku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang dapat hidayah. Okay. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya berdoalah dengan ikhlas, hati yang yakin bahawasanya Allah Ta'ala mendengar doa kita, dan doalah kita dengan doa yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara umumnya doa ni, selama mana kita nak sebut dengan bahasa apa pun, doa tu okey, tak ada masalah. Cuma kita nak cari juga doa-doa yang terbaik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Okay. Jadi setakat tu sajalah kita punya kuliah subuh ataupun perkongsian kita pada pagi ini. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.